Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut yang dinyatakan oleh Syekh Sa'ad Muhammad Al-Muti rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu tentang kisah satu daripada episod kehidupan Nabi yang awal, perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama keluar daripada Makkah. Jadi sebelum itu Nabi duduk di Makkah, di negeri Makkah, dan tidak keluar dari negeri yang lain. Daripada kecil sampai umur pada hampir balik. Menurut satu riwayat sampai pada umur yang hampir balik, hampir cukup ilmu. Bila berlaku, iaitu dalam usia 12 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib. Abu Talib sendiri di sisi para ulama sebahagian ada berpendapat dia ini Islam, cuma dia tidak menzahirkan keimanannya hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana bimbang dengan cedaan daripada kaum ini. Tapi berdasarkan beberapa nas menunjukkan bahawa dia bukan Islam. Antara yang berpendapat demikian salah seorang daripada mufti Makkah yang menulis sebuah kitab khusus tentang dalil-dalil Islamnya Abu Talib. Jadi kalau Abu Talib Islam, kita baca radhiyallahu ta'ala anhu. Mulai bagaimana sebagian besar ulama beranggapan bahawa dia mati dalam keadaan musyrik, sebagai seorang yang musyrik menyembah Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya datuk dia iaitu Abdul Muttalib, yang piara Nabi ialah pak saudara dia nama Abu Talib. Abu Talib ni anak dia sendiri ramai, 10 orang anak dia ramai. Tapi diambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memelihara Nabi sebab dia kasih dengan Nabi. Dia kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak saudara dia. Saudara anak kami miskin, bukan dia miskin, hidup dia susah. Jadi dalam usia 12 tahun, sebagaimana orang lain yang berniaga di Mekah menuju ke Syam, niaga di sana, kemudian bawa balik hasil perniagaannya ke Mekah setelah berniaga di sana, itulah juga dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib ni membawa bersama-samanya ke negeri Syam, iaitu Syria. Jadi ceritanya dia tak cadar nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan Quraisy. Kerana Nabi kecil lagi, umur 12 tahun. Belum balik. Jadi bila dia telah siap semua barang-barang dia, berkemas semua untuk dia berangkat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menurut Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Hisham, dia beritahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabbaba bihi, maknanya sabbaba bihi cenderung pergi mendekati Abu Talib, ikut dia. Satu lagi pendapat mengatakan ta'allaqa, dia bergantung dengan jubah Abu Talib.
Nabi kita Muhammad SAW datang menuju Abu Talib, minta nak ikut. Jadi Rasulullah SAW ini amat diciptai oleh Abu Talib, boleh jadi lebih pada anak-anak sendiri. Karena melihat pribadi Rasulullah SAW yang sangat mulia. Nabi berkumpul dengan adik-adik sepupu dia, nak makan, adik-adik dia perlu suatu. Nabi duduk kat situ, hanya menunggu dihulu pada dia mana yang menjadi rezeki dia. Yang tu dah jadi, dia tak perlu. Mana yang Allah, yang tu dia. Itu Rasulullah SAW. Adik-adik sepupu sepakat dia yang lain, macam budak-budak yang lain, duduk. Jadi akhlak Nabi SAW antara lain yang itu tadi menimbulkan rasa cinta yang mendalam Abu Talib kepada anak saudara. Kasih. Dahlah anak yatim. Jadi ta'allaqa bihi, ketika Abu Talib nak bergerak, dia pergi ke Abu Talib dan dia ikut Abu Talib dan dia pegang jubah ataupun pakaian Abu Talib ni, minta nak ikut sama. Bila melihat keadaan anak saudara dia tadi, Abu Talib sangat cinta kepada anak saudara. Abu Talib berkata, "Wallahi la akhrujanna bihi ma'i," kata dia, demi Tuhan, aku mesti bawa dia bersama-sama dengan aku. Aku mesti bawa dia bersama-sama. Wala yufariquni wala ufariquhu abada, kata dia. Dia tidak akan berpisah dengan aku dan aku pun tak akan meninggalkan dia selama-lamanya. Start pada hari ini maknanya selama-lamanya aku tidak akan berpisah dengan dia dan aku tidak akan meninggalkan dia. Dia pun tidak akan berpisah daripada dia. Jadi dengan sebab tersebut, maka Abu Talib keluar ke negeri Syam, bawa bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asal tidak dirancang begitu. Rupanya ada benda besar di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika mereka sampai di suatu tempat yang dikenali dengan Basra, mereka telah bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhaira. Jadi padri ini duduk uzlah di gereja, di sawmi'atihi, di gereja rumah ibadat dia yang khusus. Dan sampai hari ini rumah ibadatnya kekal ada, boleh disaksikan di Syria. Ada lagi sampai hari ini. Saya sedikit dah tengok gambar bangunan masih ada. Jadi dia tak pernah keluar daripada gereja dia ni. Dia duduk beribadah di dalam tu. Dan pada tahun-tahun sebelum tahun kedatangan Rasulullah SAW ke Syam, kafilah-kafilah daripada Quraisy yang lalu melintasi gereja dia ni. Dia biarkan begitu saja berlalu. Sedikit pun dia tidak keluar untuk bercakap-cakap dengan kafilah-kafilah. Jauh sekali dia pun makan. Dia meneruskan ibadah di dalam gereja. Dia ni orang alim tentang ilmu yang ada di sisi orang-orang Nasrani. Alim. Jadi apabila sampai di situ, sampai tahun Nabi SAW ke Syam, daripada dalam gereja itu dia nampak dengan dia duduk lagi. Jadi dia duduk lagi. Kafilah Rasulullah SAW ini sentiasa dinaungi oleh awan. Awan tu itu, dari jauh dia tengok. Awan tu itu berdasarkan
iaitu Nabi akhir zaman. Jadi yang besen awal ikut sekali ni bukan sebarang orang. Tak kaya cukup kita keluar ke mana. Ada awal yang boleh kita kiri dia memang. Jadi bukan sebarang orang yang besen awal ikut. Mereka orang-orang yang terpilih. Kerana awal ni kita tak boleh nak gerakkan dia. Yang boleh gerak ni satu je, iaitu Allah. Jadi kalau awal tu gerak mengikut kita, maknanya kita ni bukan sebarang orang. Bukan sebarang orang. Sampai Tuhan gerakkan. Sakharallah. Allah gerakkan awal tu mengikuti kita. Maknanya kita tu bukan sebarang orang. Dalam hal ini, yang berlaku ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan daripada jauh padang pasir, kafilah ini dilihat oleh Buhairah, dilindungi oleh awal. Dan memang itulah keadaan Sayyidina Rasulullah SAW. Di mana-mana pun awal sentiasa melindungi baginda. Kemudian Nabi kita SAW bergerak bersama dengan kafilah ini. Bila sampai dekat dengan gereja ini, Nabi kita berlindung di bawah sebatang pokok. Dan Buhairah ni tengok awan ni pergi duduk berhenti atas pokok. Dia kata, maknanya kompor kan. Kalau kita lah kompor. Awan ikut berhenti. Kalau awan tu belajar tu, memang lain aku je salah baca. Ni tak ada. Dalam dia berhenti kat pokok. Awan tu kan berhenti. Betul-betul atas pokok. Dan Nabi SAW berteduh di bawah pokok tu. Dan dia perhati pokok tu. Daun-daun dia tu menjala untuk menutup dan melindungi Rasulullah SAW daripada panas. Bila dia perhati, dalam bahasa Arab dia panggil tahassarat aghsal syajarah. Tahassarat aghsal syajarah, iaitu dengan makna malat atau tadannat. Maknanya kalau tegak macam ni, dia pergi cenderung gitu nanti. Kalau duduk ni, dia pergi turun macam nak jadi. Dengan kita panggil seolah-olah sengaja dia nak melindungi Rasulullah SAW dan meneduh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Buhairah ni tengok daripada dalam gereja dia. Jadi bila dia tengok tanda-tanda ini, dia pun keluar daripada gereja ni. Keluar daripada gerejanya, bertemu dengan rombongan Quraisy yang membawa bersama Rasulullah SAW. Dan cara dia nak flidik lebih lanjut, Nabi kita SAW ni, dia buat masakan yang cukup untuk belanja seluruh kafilah. Ramai anggota kafilah tu tadi, dia buat masakan cukup nak belanja semua, nak jamu semua. Maka dia pergi jumpa dengan ketua kafilah. Jadi dia kata, jemputlah datang makan, saya dah sediakan makanan tuan-tuan semua. Kata dia. Dan saya nak yang kecil, yang besar, hamba dan yang merdeka, semua sekali bayi, yang ada yang tidak. Tujuan dia adalah kerana dia sendiri nak bercakap dengan Muhammad SAW dan nak tengok daripada dekat tanda khatamun nubuwah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi rombongan plan sebelum ni kafilah tu tak kaget.
seorang yang bijak mengenai kitab Injil dan agama Nasrani. Beliau memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Jadi, sambungan cerita ini di sisi Ibnu Hisham. Setelah dipanggil, dia tengok semua anggota rombongan yang dia panggil makan, seorang pun tak ada tanda sebagai Nabi akhir zaman. Dia tak berhati. Tengok macam cincin yang ada yang tak datang sebabnya awal ikut rombongan ni. Tapi aku tengok dari dekat seorang pun tak nampak tanda-tanda. Maka dia tanya kepada rombongan ini, jangan tinggal walau seorang pun, kata dia. Siapa pun panggil mari makan sekali. Jawab rombongan ini, kami semua pun lakukan ini, melainkan seorang budak kecil. Kami tinggalkan dia dekat kenderaan budak. Dia tak tahu ni bukan seorang budak. Kami tinggalkan dia. Panggil. Jadi hebat rombongan ni. Pasal apa tinggal seorang budak kecil jadi masalah besar kepada Muhairah. Sehingga dia tak puas hati dengan rombongan ni tadi yang datang makan. Apa pasal? Jadi tak boleh dia pun pergi ajak Rasulullah SAW makan sekali. Bila ada Nabi SAW makan sekali, Muhairah tengok Rasulullah SAW. Allah. Jadi bila Muhairah tengok, ada negara pada pribadi Rasulullah SAW. Dan yang tunggu peristiwa-peristiwa itu bukan Muhairah saja. Seluruh makhluk tunggu kedatangan Nabi Muhammad. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Malaikat tunggu lama dah datangnya Nabi Muhammad SAW di Mi'raj dan naik lagi. Dan dibagi kata dia ke lagi. Bila saya berjanji Jibril AS beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalar. Malaikat tunggu, dia tahu tentang suatu waktu nanti Nabi Muhammad SAW akan Mi'raj. Dan semua makhluk Allah ni merasa mulia melihat wajah Nabi SAW dan berada pada saat tersebut. Dalam riwayat boleh jadi tanya, boleh jadi tidak, wallahu a'lam, ular yang mengetip kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam peristiwa hijrah ketika Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur. Setelah tutup habis, Sayyidina Abu Bakar buka baju luar dia, dan kemudian tutup semua lubang-lubang yang ada di dalam apa dia ni, gua tersebut. Selalu yang duduk gua ni, ular ni bisa ketik mati. Jadi duduk-duduk dalam batu ni baik-baiklah baik. Kalau ni saya alhamdulillah pergi anak murid ajak pergi Australia. Kaji bodoh dia pergi tengok Australia. Kami tengok okey, sing Australia. Mengajar kita, semalam mengajar kita. Lepas itu dibawa saya pergi ke Phillip Island. Phillip Island ni bahagian paling ujung daripada Australia, daripada dipanggil Victoria, negeri Victoria. Kawasan negeri Victoria ni macam dalam kawasan Teluk. Ini paling ujung sekali. Jadi nak pergi ke pulau tu, dia siap di Batam. Pulau tu tak jauh, naik di Batam sampai pulau tu. Jadi di keistimewaan di tempat tadi, dia keluar penguin. Penguin tu dia
Rumah dia tu dekat pulau. Dia siap dah ada salam dia. Dalam kamar. Lepas tu bila sampai waktu maghrib dia keluar. Dia keluar rumah dia. Tengok penguin tu dia badan dia bulu. Dia bukan sama dengan penguin yang dulu di Antartika. Jadi yang saya perasan ni, bila saya pergi tu, dia beringat awal-awal lagi. Siap dengan gambar dia, ingatan hati-hati dengan ular ni. Ular sebab tu kawasan batu. Ular ni sangat bisa diingat. Jadi bila tuan-tuan lalu situ, mohon jangan kacau ular. Kalau nampak sesuatu negeri dia, tempat dia. Jadi jangan kacau. Maknanya buat khas sendiri lah. Sebab ular tu dia jaga terpelihara. Itu penempatan di kawasan batu-batan. Itu bila kita pun yang selam juga. Dia dah suku macam tu. Peringatan kita pun dalam tengok kiri, tengok kanan, seram juga kita. Nah, kita nak minta bahawa ular ini duduk kawasan batu-batu ni memang ular yang sangat berbisa. Batu, orang pun heran, orang Arab pun heran bila apa dia ni? Orang Malaysia yang pergi umrah sampai di Gusur dia panjang Gusur tu daripada sebuah batu, bukan lagi jalan biasa. Dia naik melalui apa kita panggil jalan yang boleh jadi dia agak dia rasa shortcut adanya. Kawasan batu-batu tu dia panjang. Kawasan tu ular banyak. Orang boleh juga berani, tapi dengan niat dia yang ikhlas maknanya ular bukan sekali-sekali sampai buka dah. Nak tengok sangat tempat Rasulullah SAW bersembunyi daripada kita panggil pemimpin-pemimpin Mekah yang nak tangkap Nabi SAW. Maka dia panjang, betul-betul tak ikut jalan yang dicadangkan oleh kerajaan Mekah. Dia pergi lalu sebelah shortcut ke mana, sedangkan kawasan itu kawasan tempat yang ada ular-ular, rattlesnake ke sebagainya dan sebagainya, yang ular-ular ini berbisa. Baik. Jadi dia pun bila tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun berdekat dengan Nabi. Dia kata, ya ulam, kata dia, as'aluka bihaqqi Lata wal Uzza, kata dia, illa ma akhbartani amma as'aluka an. Dia budak, kata dia, aku nak tanya kau dengan nama Lata dan Uzza, kata dia, agar kau beritahu kepada aku segala yang aku tanya. Nabi bila dengar dia sebut Lata dan Uzza, Nabi bawa. Nabi kata, la tas'alni, kalau menurut riwayat Indonesia, la tas'alni billah wa Uzza. Jangan minta aku sesuatu, nak tanya aku sesuatu soalan, sumpah dengan Lata dan Uzza. Jangan. Nabi SAW dalam riwayat itu, fa wallahi, demi Allah, ma abghadtu syai'an, aku benda yang pada aku nyampak sekali, qattu bughdahuma, lebih pada aku nyampak pada dua ekor Lata dan Uzza. Pada kecil itu umur baru 12 tahun, tapi Allah telah membimbing hati Rasul benci kepada syirik dan segala yang mendekati syirik, hatta sungguhan dengan benda yang berhala pun Nabi tahu. Bila dengar tu Buhairah beritahu, dia ubah, dia kata, fabillahi, kalau jatuh demi Allah, kata dia, dengan nama Allah. Tolong jawab sekali soalan itu. Jadi dia bertanya dengan Nabi satu-satu, dia tanya Nabi SAW, Nabi jawab semua. Akhirnya dia dekat belakang Nabi SAW, dia tengok dada belah Nabi, ada khatam dulu. Oh, dia tengok itu, dia sebut dalam riwayat ini. Kemudian bertanya kepada Abi Talib, kata ini,
Bila dia dah tengok semua, dia panggil Abu Talib. Lalu dia kata, budak ni anak tuan hamba ke? Lantas dijawab oleh Abu Talib, kenapa tidak? Abu Talib sayang sangat pada Rasulullah SAW. Apa yang dinamakan itu anaknya? Ya, budak ini anakku. Oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW sejak dahulu lagi, maka beliau menyebut baginda sebagai anaknya. Kemudian Buhairah menegaskan, dalam ilmu dia bukan macam itu. Bahawa budak ini tidak mungkin masih hidup. Maksudnya dalam ilmu dia tahu dengan terperinci bahawa Rasulullah SAW adalah anak yang yatim. Abu Talib menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku. Nakulah akhirnya Abu Talib, bapaknya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya. Badri tadi menambah, memang benar apa yang kau ceritakan, kerana segala-galanya tercatat dalam Injil. Dan di sini ingin saya memberi nasihat, iaitu supaya segeralah kau membawanya pulang. Sebab kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya. Kerana anak saudaramu ini di masa akan datang, nanti akan membawa suatu perkara besar dan agung. Jadi dia nasihat supaya segera bawa pulang Rasulullah SAW. Tak payahlah nak gemir-gemir, tak payah. Bawa pulang cepat. Nasihat yang jujur. Sebab nanti kalau dia pergi ke Syam, tempat perniagaan, takut orang Yahudi terlihat. Maka kalau terlihat oleh orang Yahudi, kata dia, orang Yahudi ini benar-benar dia akan buat sesuatu yang jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi dia akan bunuh Rasulullah SAW. Dia akan bunuh. Itu menunjukkan awal-awal lagi orang-orang Nasrani telah tahu permusuhan orang Yahudi yang amat dahsyat kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam. Nabi Dawud, Buhairah ini telah mengetahuinya dari awal melalui apa yang dibaca di dalam kitab Injil. Jadi Abu Talib oleh kerana sayang sungguh dengan Nabi Muhammad SAW, memang dia tidak menunggu, maka Abu Talib bersegeralah pulang ke Mekah bersama Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah SAW mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan dengan tindakan yang pantas melindungi nyawa Nabi SAW. Abu Talib bawa Nabi ke Mekah dan Nabi terus membesar, mendewasa di negeri Mekah. Baginda mula bertungkus lumus dan menyising lengan mencari rezeki halal. Seharian menternak kambing. Jadi Rasulullah SAW ambil upah menternak kambing. Sebut di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tiada Allah bangkitkan seorang nabi melainkan nabi itu apa dia? Jadi penggembala kambing. Faqala ashabu, lalu sahabat-sahabat Nabi kata, "Ma'anta, Nabi bukan kambing tak?" Heran dia. Tanya, Nabi penggembala kambing tak? Sebab dia tak nampak Nabi penggembala kambing. Jadi dia tanya. Faqala, "Na'am." Betul. Aku penggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu, masa aku kecil, masa aku budak-budak, aku gembala kambing, ambil upah gembala kambing ala qararin, di atas beberapa qararin di ahli Makkah, bagi penduduk Makkah. Qararin ini kata ulama bahasa disebut dalam Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, syarah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Qararin di mana satu bahagian kecil daripada emas dan perak. Beberapa sen gitulah. Tapi sen dia bukan sen sen kita panggil bukan tembaga tidak, tapi sen dia sen emas ataupun perak.
Baik. Dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa kira, disebutnya beberapa karat saja. Qarabit, ya. Jadi Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan Rasulullah SAW. Oleh itu baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain, dan berhubung dengan hal ini baginda sendiri telah menceritakan kepada kita. Mafhumnya, aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang jahiliyah. Nabi tak pernah fikir nak buat macam budaya orang-orang Arab jahiliyah, melainkan 2 kali saja. Tapi dielak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah campur tangan Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mesti Allah yang selamat dan menjadi Nabi, kita yang serba dhaif ni tak ada siapa melainkan Allah. Tak ada yang lain. Lepas itu aku tak ingat-ingat lagi hinggalah aku diutuskan. Lepas itu mana aku tak terfikirlah untuk aku nak buat sebagaimana yang orang Arab buat, daripada sifat berhibur dia, lawa dia, sehingga aku dibangkitkan sebagai Rasul. Lalu Rasulullah SAW menceritakan di suatu ketika aku sedang berternak dengan seorang pemuda lain, di mana aku telah meminta beliau agar tolong melihatkan, iaitu tolong jaga kambing ternakanku. Nak buat apa? Sementara aku nak pergi melihat-lihat di kota Mekah. Dengar ada bunyi alat-alat muzik perayaan di kota Mekah, Nabi nak tengok. Pemuda itu sanggup menunaikan harapanku itu, dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah pertama di kota Mekah. Pemuda itu tolong jaga kambing yang Nabi bela, dan Nabi SAW bergerak ke kota Mekah sampai rumah pertama di kota Mekah. Dan aku mendengar permainan alat muzik dan sebagainya. Lantas aku bertanya, apakah bunyi-bunyian itu? Orang yang memberitahuku bahawa itulah keramaian dan pesta. Aku pun duduk hendak mendengar. Tetapi Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah menulikan, tidak dapat mendengar sejurus telingaku. Telingaku jadi tak dengar, menyebabkan aku terlena tidur. Nabi nak dengar, telinga tak dengar. Allah jaga semua Nabi Muhammad. Dan aku terjaga semula bila sinaran cahaya matahari memancar ke mukaku. Dah siang. Aku pula serta-merta menemui sahabatku tadi. Beliau bertanya, bagaimana halnya dengan dirimu semalam sampai tak balik? Siang tu balik. Aku cerita hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Aku pun menceritakan apa yang telah sebenarnya berlaku, bahawa Nabi tak sempat dengar, Nabi terlena. Dan di suatu malam yang lain, sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku keluar seperti dahulu. Tetapi sebaik saja aku sampai ke Mekah, terus berlaku perkara yang sama seperti dahulu ke atas diriku. Lepas itu aku tidak mencuba lagi. Ini satu episod daripada sejarah kehidupan Nabi kita SAW ketika baginda kecil, yang mempunyai hikmah yang besar, menjadi pengajaran kepada kita umat baginda, pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Sa'id Ramadan Al-Huti menyebut beberapa pengajaran di sini. Tak banyak, saya boleh baca juga ini. Dengar. Pengajaran dan renungan ini penting kepada kita, sama ada yang nak menjadi dai, yang nak menjadi asatidzah. Semua pengajaran itu ada di sini. Baik, cerita pertemuan Rasulullah SAW dengan Buhairah semasa perjalanannya ke negeri Syam bersama ayah saudara baginda adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama sirah sejarah Nabi.
hadis ini membuktikan kepada kita bahawa ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sudah mengetahui tentang keputusan Nabi Muhammad SAW melalui kitab Taurat dan Injil yang telah menceritakan satu persatu tentang tanda-tanda dan kedatangannya. Bahkan semua kitab yang diturunkan pada langit semua mengandungi berita tentang Nabi Muhammad SAW. Hatta seperti yang disebut oleh Dr. Zakir Naik, dalam Veda sendiri pun, kitab suci agama Hindu ada menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Sebab itu kemungkinan kitab tersebut adalah kitab daripada langit sebelum dia diselewengkan oleh patri-patri Hindu. Jadi ni dengan cerita Dr. Zakir Naik turun di Newton. Anak murid saya tanya saya, Ustaz, nak tanya tentang Dr. Zakir Naik macam mana? Saya kata dia seorang dai Allah yang diberi bantuan oleh Allah. Nak jadi macam tu bukan senang. Tengok hafalan. Kalau tak ada bantuan Allah Ta'ala, tak boleh berlaku macam tu. Boleh nak ingat dalam kitab Veda sebiji dalam kitab ini sebiji. Nak cari manusia macam ni dalam satu juta boleh dia tak jumpa. Apa maknanya? Maknanya ini manusia yang dibantu oleh Allah, sehingga dia boleh melakukan perkara yang bukan kebiasaan manusia. Pada apa pasal dia jawab sebab ada orang kata dia etis kita ni lah. Orang tu mengajar cerita tentang Allah, ajak orang masuk Islam, kata etis macam mana pula? Etis ni orang yang tak percaya Tuhan. Ini manusia yang ajak orang kepada Allah supaya menerima Islam. Ini bukan etis, ini orang Islam. Penyakit orang kita ni, penyakit hasad ni tak habis-habis. Jadi kerana penyakit hasad dengki kepada orang, mudah-mudah kita membuat suatu tuduhan yang kita tidak selidiki. Lebih lagi tuduhan yang tak masuk akal, langsung tak menepati dengan realiti orang seperti Dr. Zakir Naik. Memanglah dia ada pendapat-pendapat dia yang kita panggil kadang-kadang tak kena dengan pendapat kita, tapi benda yang macam tu kita nak suruh orang semua sama macam kita, tak boleh lah. Jadi bila ada orang tak sama dengan kita, jangan kita cepat hukum lah. Jangan. Ada ikhtilaf, ada dalam berbeza pendapat. Jangan cepat kita tengok orang tak sama dengan kita nak hukum itu. Islam ni amal luas. Jadi alhamdulillah beliau di tangan dia beribu orang yang tidak masuk Islam. Kita seorang pun tak boleh masuk Islam, kita nak kata dia etis. Terus lagi orang yang mengayu tak semua, sebab orang yang mengayu buat manu yang buka jadi mengayu dulu. Baik dari Australia dia boleh bagus. Tapi alhamdulillah naik tak apalah. Dia beriman. Jadi buat manu yang buka mengayu itu dua orang tak tahu apa. Kita nak buat tak boleh, kita betul dua orang bukan. Orang yang dipanggil guru jahat dulu tokoh-tokoh yang berjuang susah payah membawa orang ke Islam, tuduh senang-senang, tuduh sangat banyak gini lah, tuduh apa orang yang gini habis, tuduh lah tu lah biasanya yang betul. Dan orang yang Islam ada ilmu tak sejauh mana mengaji boleh uji kitab jadi dah lupa habis bersifat Allah. Mengaji dia bukan nak cari pengaruh. Mengaji ini kerana kita nak menjadi hamba pilihan Allah, bukan jadi manusia pilihan manusia. Bukan pilihan Allah. Pilihan Allah bukan medan kita bagi Allah. Pilihan Allah medan di bagi tahajud nanti Tuhan. Nak jadi pilihan Allah medan supaya berjamaah. Nak jadi pilihan Allah medan baca Quran khatam sikit-sikit. Nak jadi pilihan Allah medan zikir bersama-sama. Wirid. Baca selawat kalau boleh kata itu ini. Itu nak jadi pilihan Allah. Nak jadi pilihan Allah bukan kita maki hati orang itu pasal.
manusia tadi kita dapat tengok. Kita tak sempat tengok dengan almarhum apa tu Ahmad Didat, tak sempat. Ni ada pergi. Dia terbuka semua yang terbuka, semua boleh datang. Berapa bulan? 17 bulan. Waktu pukul 5 pagi dari petang sehingga 11 malam. Bagulah kita nak ke ulama-ulama sadun, orang sadun, pendakwah sadun, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Dr. Zakir Naik pun biasa turunkan. Alhamdulillah. Sebelumnya awal-awal lagi Habib Umar, saya jadi Habib dah turunkan. Sudi nak turunkan bidang. Alhamdulillah. Ulama-ulama semua. Kita patut ada ilmu. Alhamdulillah. Cerita pertemuan Rasulullah SAW dengan Buhairah tadi. Semasa perjalanan ke negeri Syam bersama ayah saudara beliau adalah satu-satunya hadis. Mengikut apa yang telah dipeliharkan oleh ahli sirah, orang-orang Yahudi Madinah pernah menyebut-nyebut tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Aus dan Khazraj. Dan bila dilahir sahaja mereka akan mengikuti dan beriman dengannya, supaya dapat mereka berperang dan menghancurkan orang-orang Aus dan Khazraj seperti mana termusnahnya kaum Ad dan Iram. Kerana pada waktu itu Yahudi Madinah berselisih faham dan bermusuh-musuhan dengan dua kuah ini. Jadi berdasarkan kepada keadaan golongan Yahudi yang berada di Madinah, apabila mereka itu melawan dan bertempur atau bermusuh dengan Aus dan Khazraj, maka mereka akan bangkitkan kita kisah seorang Nabi yang akan dilahirkan akhir zaman. Dan bila Nabi dilahir, mereka akan beriman dan jadi pendukung Nabi ini, dan Nabi ini akan bunuh Aus dan Khazraj ini sebagaimana musnahnya golongan Ad dan Iram yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka tahu betul tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi malangnya bila Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dan berhijrah ke Madinah, mereka enggan beriman. Sebab apa? Sebab penyakit hasad. Hasad dia kepada Rasulullah SAW, hasad dia kepada orang Arab. Karena apabila Rasulullah SAW yang menjadi Nabi, maka dengan sendiri dia berpindah kepimpinan daripada orang Yahudi, kepimpinan agama sampai hari kiamat berada di tangan orang Arab, berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Kerana asalnya orang Yahudi, walaupun tegang dan jelas berita-berita yang mereka dapat di dalam kitab-kitab mereka, bahkan tegang dan jelas sampai mereka lebih kenal Nabi SAW dan sifat baginda lebih pada anak mereka sendiri. Allah Ta'ala bagi pengetahuan sejarah jelasnya supaya tak jadi hujah pada mereka. Bila mereka tidak mahu beriman, tak ada hujah. Kerana mereka betul-betul telah dimaklumkan oleh Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka, Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka, tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Namun demikian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka enggan pula beriman dengannya. Tak nak beriman. Kesemuanya ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Walamma ja'akum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين." Yang bermaksud, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka orang kafir, maksudnya Aus dan Khazraj, maka setelah datang kepada mereka
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang Badri Yahudi yang telah masuk Islam, semasa diturunkan ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Sayyidina Umar tanya, tidakkah kamu mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana yang kamu mengetahui anak-anak sendiri? Tanya kepada Abdullah bin Salam. Jawab Abdullah, ya memang begitu, malah lebih daripada itu. Katanya lagi, yaitu Abdullah bin Salam, Allah telah mengutus pembawa amanahnya dari langit untuk disampaikan kepada pembawa amanahnya di muka bumi ini. Siapa dia? Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sifat-sifat Rasulullah itu aku mengetahui lebih terperinci, sedangkan pengetahuan mengenai diri anak-anakku tidak aku tahu sepenuhnya. Sebab itu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang terkenal dalam memeluk Islam kerana beliau mengetahui sifat-sifat dan kedatangan Rasulullah itu terlebih dahulu, kerana semuanya tersirat dalam Injil dan diperkatakan oleh Badri. Jadi macam mana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu boleh datang daripada jauh ke Madinah untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Dia tahu daripada mana? Dia tahu daripada Badri Nasrani. Dia tahu tentang sifat-sifat Rasulullah SAW itu dengan jelas. Sebab itu bila dia tahu, dan dia tahu masa kebangkitan Nabi itu telah hampir, maka dia pergi cari. Dan bila dia sampai ke Makkah, dia lihat memang sifat-sifat itu ada betul pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka dia beriman. Menunjukkan kalau Salman Al-Farisi daripada bangsa Parsi yang dia tak ada menerima kitab daripada langit, dia boleh beriman antara saat ilmu dan pengetahuan yang dia dapat daripada puak ahli kitab, maka sudah tentulah puak ahli kitab sendiri itu punya kitab itu mempunyai ilmu yang sangat mendalam tentang Nabi Muhammad. Tapi Salman beriman, dia tidak beriman. Kenapa? Kerana hasad. Segala-gala ini tidaklah menunjukkan kepada kita bahawa kesemua ahli kita percayakan segala-galanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, pada hakikatnya ini adalah sebaliknya. Sebab kitab-kitab Injil yang mereka baca sekarang sudah tidak ada langsung menyebut tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya, kerana tokoh tambah tukar ganti sering dilakukan ke atas kitab ini oleh pihak Badri dan gereja. Jadi mereka tak percaya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mereka percaya tapi tidak mahu mengikutinya, lantas mereka menukar dan menukar tambah kitab Injil itu sehingga hilang ketulisan dan keaslian. Sebab itu di dalam masalah tokoh-tokoh agama atau orang agama ini dalam ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah, di kalangan umat Bani Israel ini tokoh agama dia yang paling jahat sekali. Tapi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, tokoh agama dia atau ulama dia adalah golongan yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza. Tengok Badri Yahudi dan Nasrani bagaimana dia hilangkan keturunan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kita sampai hari ini dah berapa ribu tahun Sayyidina Rasulullah SAW wafat, meninggalkan kita, berapa ribu tahun dah, 1500 tahun, tapi Islam masih dalam keadaan yang tulis. Siapa punya kita? Kalau sampai hari ini masih keadaan tulis. Ustaz, apa makna tulis? Kita semayang tu mutasib bina. Semayang kita tu Tuhan ini. Betul semayang kita. Padahal Nabi ada semayang tu
siapa yang ajar? Rasulullah SAW dah wafat 1500 tahun yang lepas. Siapa yang ajar Islam macam ni punya tulis sampai kita yang berada di akhir zaman pun masih lagi menghirup ajaran Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Itulah ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ulama di kalangan umat Nabi golongan yang paling mulia. Berbeza dengan ulama atau ahli agama di kalangan Bani Israel, makhluk yang paling jahat dan paling hina. Sehingga Allah umpamakan seperti keledai dan Allah umpamakan seperti anjing. Berat. Tuhan bagi orang yang panggil kau-kau tu dalam Quran diumpamakan seperti keledai yang memikul kita kata belakang, tapi tak berhenti, tak beramal. Boleh? Tak faham, tak beramal. Dan diumpamakan seperti anjing yang sentiasa menjelir kalimah, mendapatkan hapuan dunia. Orang bagi menjelir, orang tak bagi menjelir, tak berhenti puas hati, tak berhenti bersyukur. Itu keadaan tokoh-tokoh agama Bani Israel. Maka diingatkan kepada tokoh-tokoh daripada kalangan agama, daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW supaya menjauhi keadaan itu. Dengan sebab itu sampai hari ini ulama-ulama yang Rabbani, ulama-ulama akhirat sangat ramai dan mereka ni yang melindungi, menjadi asbab melindungi agama Islam dalam keadaan itu yang tulis sampai hari ini. Jadi kita semayang naik darjah, pergi haji naik darjah, kita baca Quran untuk bacaan kita naik darjah. Bila kita ikut agama kita naik darjah di sisi Allah, manusia mendapat kebahagiaan sebab dia betul ajaran Islam ajaran dia. Bukan yang ajaran yang milik, yang milik. Ahli mulia itu ulama. Sejak daripada zaman wafatnya Rasulullah SAW sampai pada hari. Sebab itu kita kena muliakan ulama, menghormati ulama dengan ilmu dan takwa sebagai warasatul anbiya, waris Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan ilmu. Jangan sekali-kali kita menghina ulama. Orang yang ulama ini lazimnya dia akan mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat banyak sekali. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab iaitu Taurat kecuali kebohongan berlaku, dan mereka hanya menduga-duga. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dan dikatakan yang ini adalah dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana yang mereka kerjakan. Jadi dia sesuai kitab Taurat, kitab Injil itu supaya mendapat haluan dunia sesuai dengan pemerintah di zaman dia. Jadi ikut kata pemerintah di zaman dia, maka dalam usaha dia nak menghalalkan perbuatan pemerintah, maka dia ubah suai kitab-kitab tersebut. Ini perangai laku patri-patri dari kalangan Bani Islam, sehingga Allah sangat murka kepada mereka. Orang bagi amanah ilmu, dia khianat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Berkenaan dengan pekerjaan, semuanya pengajaran yang kedua, yang pertama tadi tentang bagaimana orang-orang Bani Israel telah mempunyai ilmu yang jelas tentang Rasulullah SAW. Pengajaran yang kedua berkenaan dengan pekerjaan Rasulullah SAW menternak kambing untuk mencari rezeki yang halal dan mengenai limpahan kurnia Allah kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah semasa Rasulullah SAW
numpang tinggal bersama-sama mereka, telah menampakkan secara jelas kepada kita tentang kerja-kerja dan usaha-usaha yang diridai dan dipinta oleh Allah dari hamba-hambanya yang soleh di dunia ini. Ya, memang senang bagi Tuhan memewahkan penghidupan Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan keringat pun dan tidak pula payah berternak kambing. Itu mudah bagi Allah. Tuhan nak bagi kaya kepada Nabi senang sangat. Saya pergi Australia tahun ni. Bila sampai Australia, negeri orang putih, saya tak nak pergi negeri orang putih. Tengok orang putih saya lah. Pergi negeri orang putih tak nak. Pergi tu takut dah naik kapal terbang kan, datang ini. Ingat, MS-370. Kapal terbang ni landing tak landing ni. Anak boleh bagi dekat Asia harga ke sini. Kalau bagi emas tu, tak mau risau lagi. Sebab ia gantung emas kan. Tak apalah. Jadi, apabila sampai, saya nak sangat tengok hal baik. Dan nanti saya, aku nak tengok orang agama kat sini. Nak tengok hal baik. Ataupun nak tengok orang-orang agama. Orang-orang pencipta Rasulullah SAW. Nak tengok kan. Australia aku tak nak ke. Jadi bila sampai situ, saya program dakwah saya selesai selama lebih 7 hari. Selesai, elok selesai. Saya pun turun daripada masjid. Saya buat dakwah saya tu di Brisbane tu di masjid. Di Melbourne di masjid. Di Brisbane di dalam universiti. Jadi yang di masjid ni saya habis lah. Malam nak balik naik kapal terbang. Saya pun turun, masuk bilik air. Saya keluar, saya tengok ada 2-3 orang perempuan di mata tabligh cakap. Saya tengok, tak apa. Nampak sebulan macam ada ini yang Muslim dan sebagainya. Saya pun tak apa. Terus saya keluar, nak pergi balik ke lewat. Tiba-tiba ada orang kerja. Ustaz. La ilaha illallah. Rupanya saya tengok orang tabligh 3 orang tu. Bukan orang tabligh. Rupanya Maulana Hussein, muhaddis ulama yang terkenal daripada Kelantan, ulama hadis yang mengajar Sahih Bukhari. Kalau di Sri Lanka ni tiap-tiap tahun khatam tak Sahih Bukhari. Dia antara yang turun. Maulana Hussein, dia berbalik daripada Uzbekistan, khatamkan Sahih Bukhari. Penutup Sahih Bukhari itu dia khatam di makam Imam Bukhari sendiri di Uzbekistan. Lepas tu dia balik, dia pergi ke Australia. Jadi Allah takdirkan habis pengajian kita di situ. Saya turun, Allah takdir bertemu dengan pencipta Rasulullah SAW. Tak siapa lagi yang kita buat cerita sembah lebih baik, ialah malaikat muhaddis. Allah. Ya, saya baik dia kejar saya, Ustaz. Subhanallah Ustaz. Maulana apa ni? Salam tangan peluk saya. Dengan beliau gembira sungguh. Allah takdir saya tak terfikir boleh jumpa Maulana di tempat di Australia dan sangat macam ni. Saya tak terfikir macam mana itu. Saya nak beritahu poinnya. Benda ni bagi Allah mudah sangat. Kalau Allah nak atur sekejap, mudah sangat. Kita tak fikir Tuhan boleh buat segala-galanya. Berarti kalau Allah Ta'ala nak bagi Nabi Muhammad SAW kaya-kaya, itu senang sangat. Ya? Tetapi dengan hikmah yang tertentu, hal itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak buat begitu. Ya. Jadi suatu hikmah ilahi telah menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah hasil dari perusahaan sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya. Dan seluruh buruk kesenangan ialah kemewahan yang diperolehi tanpa kesusahan yang langsung tidak memberi sebarang sumbangan kepada masyarakat. Peringatan kepada pendakwah. Pendakwah Islamiah tidak mencerminkan sesuatu nilai pun sekiranya penghidupan seharinya cari makan bergantung dengan pemberian dan sedekah berdakwah. Mana bergantung dengan dakwah ni?
akhir zaman macam-macam cerita. Bila dipanggil untuk program itu siap tak? Saya 7,000. Ada tengok sampai 15,000. 3,000 biasa. 1,000 lebih kampung macam saya lah. Tidak semua langsung bayar 1,000 lah. Maka saya macam India aku pula dah apa dia. Dah kan. Tapi coba ustaz-ustaz akhir zaman ini mana ada sampai 15,000, 8,000, 5,000, 3,000. Kalau 5 macam tu memang saya boleh beli Pak bijikan beli, saya boleh beli kat Baitul Quran. Tapi diingatkan oleh alim Rabbani Al-Syahid Sa'ad Rahmatullah Putih supaya orang pendakwah jangan buat. Orang pendakwah jangan cari rezeki dengan sumber pemberian dunia, tetapi hendaklah ada usaha diri yang khusus. Jadi macam ulama-ulama besar dalam kita jual kita, saya ingat dari setengah pendakwah jual kita di pasar mana. Jadi pendakwah tunggu jual kita cari rezeki yang halal. Macam tu. Bukan dengan cara kita letak din ataupun buat iman macam tu. Itu adalah suatu hal yang menghina bukan. Jadi sebaik-baik jalan kepada pendakwah ialah berdikari dan bergantung kepada sumber-sumber keuangan dan perusahaan sendiri tanpa mendatangkan meminta manusia dari manusia lain. Takut jadi hina agama. Hina agama macam mana? Ini disebut sendiri oleh Al-Barun Asyari. Sebab dia tidak tentu dia sendiri pun ada pengalaman sebagai orang alim. Apa kata dia? Ini supaya tidak seorang pun terasa lebih bangga dengan pemberiannya, mengakibatkan pemberi itu tidak menghiraukan suruhan dan larangan yang akan dikenakan ke atasnya. Jadi oleh kerana dia berasa banyak bantu ustaz, banyak bantu orang alim siap, maka menyebabkan dia tidak ada rasa hormat apabila ditegur dan diberi nasihat. Dan dia tidak ada rasa dorongan yang kuat untuk bersifat warak ketika berada di samping ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang dia bantu dengan duitnya. Dia tak ada rasa hormat. Lebih buruk lagi, dia tunjukkan sikapnya yang tidak menghormati dengan sengaja. Sebab itu baiklah asatizah dan para ulama ni menjauhi budaya hidup, mencari kesenangan dan kemewahan dengan sumbangan dan pemberian orang. Jadi kalau nak ambil sumbangan dan pemberian, ya, untuk pembinaan madrasah, untuk tujuan dakwah, boleh. Itu pun jangan sampai kepada mereka nyanyi orang. Nyanyi orang mana? Nyanyi orang yang bagi. Oleh kerana dia bagi banyak sangat, sampai dia itu sendiri hilang rasa keinsafan dalam hati dan dorongan untuk beramal dan bersifat warak dalam soal agama. Kenapa? Karena dia merasakan sumbangan-sumbangan yang diberi tadi menyebabkan dia rasa dia lebih mulia daripada orang alim dan daripada ulama-ulama yang dibagi tadi. Na'udzubillah. Nah, jadi saya pengalaman saya banyak benda macam tu. Jadi saya kalau jumpa orang yang bagi sumbangan ni, yang kita panggil nampak macam dia tak hormat, dan maka saya pun tak terima sumbangan. Sebab tu saya tak terima. Nak bagi 20,000 saya tak terima. Kita ulama ni ada harga diri. Sebab kita mulia di sisi Allah, karena itu Allah bagi ilmu. Selagi kita sampaikan ilmu dan amanah, selagi itu kita mulia. Jadi kerana kemuliaan itu, dia tak boleh dibeli dengan barang. Tak boleh dibeli dengan barang. Ulama-ulama minta duit untuk bina madrasah, bukan untuk pribadi. Jadi orang-orang yang bagi sumbangan, dia kena faham bahawa bila dia bagi sumbangan, dia sepatutnya berterima kasih dengan para ulama. Kan dengan ini para ulama terbuka peluang kepada dia, walaupun dia tak ada ilmu, dia boleh menyumbang kepada penyebaran ilmu dengan membantu ulama-ulama itu tadi yang memberi madrasah, menggaji buku dan sebagainya. Bukannya menjadi asbab yang menyebabkan dia rasa dia lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu. Tak ada benda yang lebih mulia daripada ilmu.
Allah bagi ilmu ni bila Allah nak muliakan seseorang. Allah bagi kepadanya ilmu yang macam mana? Ilmu yang macam mana? Ilmu al-muaddi ila al-amal, ilmu yang mendorong dia dan orang yang mendengarnya untuk beramal. Walaupun segala-galanya ini tidak terlintas di fikiran Rasulullah SAW kerana baginda tidak mengetahui yang Allah SWT memilihnya sebagai utusan dan pendakwah Islamnya. Garis-garis kasar kehidupan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, ialah di antara apa yang disalurkan Tuhan ke dalam hikmahnya yang bertujuan supaya latar belakang kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak akan memberi kesan buruk atau memberi tindak balas yang negatif kepada pekerjaan baginda SAW selepas diutus Nabi. Jadi sirah hidup Nabi bersih, Allah Ta'ala jaga supaya tak ada hutang budi sesiapa melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita macam mana? Kita belajar daripada sirah Rasulullah SAW. Cuba ikut serapat-rapat mungkin perjalanan Nabi SAW supaya kita juga dipelihara dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya dengar Sayyidina Habib Umar Hafizullah Ta'ala, Habib itu kalau orang nak bagi dia macam-macam Habib, tapi dia tak terima. Dia sendiri cuba rezeki dia sendiri. Antaranya dia berusaha, dia ada kedai kecil dia, Habib Umar. Dia buka kedai kecil dia sendiri, jual minyak atar, jual benda dan sebagainya. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh para ulama. Jadi walaupun kalau dia nak Masya Allah, tapi tidak. Al-Habib Zaid bin Ismail Hafizullah Ta'ala pun macam tu juga. Orang nak bagi dia kekayaan. Ada seorang Arab bawa mari kereta 1/2 juta, lebih kurang 1/2 juta harga ni, bawa mari kat dia. Siap mati dia. Habis total habis ni anak beli untuk habis pakai dan beli dakwah. Habis kata tu, terima kasih, saya dah ada kereta. Terima kasih, saya dah ada kereta. Apa kereta dah? Terima kasih. Tak terima. Kita tahu orang kita 1/2 juta. Buka kitab kuning, kita hijau, kita terlalu mencari alasan biar boleh terima gitu lah. Paling kurang simpan dalam ganas itu dia. Cik baik dah, tak ada orang buat gitu. Tapi tapi kenapa tadi? Nak menjaga sirah dakwah itu supaya jangan jadi rosak kerana menerima sesuatu yang tidak perlu. Jadi kerana berbeza. Kemudian cerita ringkas tentang peliharaan Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari balik durjana dan dugaan sejak kecil hingga dewasa membuktikan kepada kita dua faktor yang penting. Ujungnya yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap seorang manusia biasa. Maksud manusia biasa ni apa? Bukan manusia biasa macam kita dah. Maksud manusia biasa bukan manusia biasa yang tunduk kepada nafsu, betul ni? Tak. Tapi manusia biasa dengan makna mempunyai sifat-sifat dan naluri-naluri yang terdapat pada manusia-manusia lain. Ianya tetap sebagai seorang pemuda yang penuh dengan panca aneka perasaan, gemarkan kepada kesenangan, hiburan, bersukaria dan sebagainya. Perasaan itu ada, tapi dilindungi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara dan memaksudkan Rasulullah SAW dari melakukan kekejian dan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendakwah. Andai kata di sana tidak ada pemeliharaan dan pemaksuman demikian, Nabi Muhammad SAW tetap tidak akan menggunakan dirinya ke dalam tubuh kekejian kerana suara batin dan launan hati sanubarinya memberi amalan serta isyarat sebagai seorang yang telah disediakan oleh takdir Allah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti serta mendirikan asas syariat Islamiah dan tidak seharusnya melakukan perkara yang tidak senonoh serta keji. Jadi bila Tuhan dah pilih, maka pada ketika itu Nabi kita Muhammad SAW dibimbing hati dan jiwa raga baginda daripada terjebak cenderung kepada perkara-perkara yang bukan Allah pilih. Itu yang dipanggil sebagai maksud. Jadi makna maksud apa dia? Iaitu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja daripada yang haram dan makruh, bahkan dijauhkan oleh Allah Ta'ala Nabi
daripada akhlak yang agung. Khuluqul azim, akhlak yang agung itu baiklah. Ada setengah orang ada perangai-perangai tertentu yang baik-baik, tapi Nabi antara lebih lagi daripada yang lain. Itu jelas kalau kita baca dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala mendidik Nabi SAW dengan akhlak yang terbaik, yang luar biasa, ya, daripada sifat-sifat kemuliaan. Sifat sabar lebih pada sabar orang, sifat tawaduk lebih pada tawaduk orang. Nabi punya tawaduk bukan macam tawaduk kita. Sabar Nabi bukan macam sabar kita. Semuanya lebih daripada orang lain. Kemudian kedua faktor yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita yang Rasulullah SAW memang mendapat bimbingan ilahi secara terus-menerus. Sedangkan mereka yang di sekelilingnya tetap di bawah arus bi'ah, suasana keadaan. Tidak heranlah mengapa Rasulullah SAW boleh melancarkan bahtera remajanya di tengah gelombang jahiliah yang panas dan serba mengisi. Semua ini memperlihatkan kepada kita tanda kenabian yang disediakan demi untuk memikul beban dan tanggungjawab. Kenabian juga tidak kurang peranan buat membentuk asas pertama ke arah pribadi, kecenderungan jiwa, fikiran dan cara-cara menghadapi. Jadi begitulah dalam umat Nabi kita Muhammad SAW. Sesiapa sahaja yang Allah pilih untuk mereka ini menjadi manusia-manusia mempunyai jasa yang besar kepada umat, kepada dakwah, kepada penyebaran ilmu. Sejak kecil lagi tanda-tanda itu sudah boleh dilihat, dijaga, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil lagi. Dia lain daripada yang lain. Kenapa? Kerana nak harap kepada dia tu sendiri dibimbing oleh ibu bapa dia, atau dia tu sendiri membimbing diri dia, mustahil. Kerana lazim ibu bapa mengikut suasana keadaan. Tengok dulu zaman mula-mula tahfiz tu, berapa orang yang suruh anak pergi tahfiz? Yang lalang ramai. Anak nak ngapa Quran, anak nak masuk sekolah agama, tak boleh. Tak boleh. Ibu bapa lazim pakai sekat, sebab mengikut perkembangan dan suasana keadaan. Orang lain tu nak anak pergi tahfiz, nak hidup macam mana? Macam-macam alasan. Dan tetapi bagi mereka yang Allah biasa, maka dia walaupun kita masih berada dalam suasana macam itu, tapi dia Allah Ta'ala mudahkan jalan-jalannya untuk dia menuntut ilmu dan menegakkan dirinya menjadi orang yang alim yang soleh. Itu macam Habib Umar bin Hafizullah Ta'ala. Zaman Habib, ibu bapa hantar anak-anak pergi mengaji di sekolah hukum, sekolah kerajaan. Habib, bapa dia tak hantar di sekolah kerajaan. Jadi orang tengok macam tak maju. Nak bawa ke mana perkembangan Habib ni? Sedangkan yang lain-lain di belajar di sekolah kerajaan atau ambil CJ dan sebagainya. Habib tak ada. Habib Umar, dia belajar dengan ayah dia dulu. Lepas belajar dengan ayah dia, belajar pula dengan kaum keluarga dia yang lain, luar daripada Hadramaut. Jadi dia mengaji itu macam songsak, tak ikut jalan zaman dia. Allah Ta'ala pelihara dia. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan dia dengan satu tugas dakwah yang luar biasa di dunia Islam di zaman ini. Walaupun dia tak ada sikit, walaupun dia tidak ada pengiktirafan universiti, tetapi universiti menghormati ilmu. Terus kata Azhar panggil dia untuk memberikan ucapan di Universiti Al-Azhar. Sebelahnya pula dengan rektor universiti. Terus kata Azhar, Oxford University panggil dia untuk memberi talk kepada lecturer universiti. Ini Allah tunjukkan bagaimana gambaran orang yang Allah Ta'ala nak sediakan suatu tugas yang besar. Jadi Allah pelihara dia daripada kecacatan dan kekurangan zaman ini. Akhirnya jadi ulama yang luar biasa. Dia bercakap tu yang daripada Subhanallah. Baik, akhir memang mudah bagi Tuhan untuk melahirkan Nabi Muhammad SAW yang telah dibersihkan dari segala sifat-sifat yang menuntunnya ke arah penguasaan hawa nafsu. Nabi ini kalau Allah nak buatkan lahir dalam keadaan langsung tak ada sifat-sifat itu, boleh. Benda itu
bagi Allah. Sehingga tidak terasa langsung olehnya sebarang desakan dan tekanan dari dalam diri supaya meninggalkan kambing ternakan pada seorang kawannya agar dapat baginda pergi ke salah sebuah rumah di Mekah untuk mencari kumpulan bersukaria dan berjaga hingga dalam malam. Nabi boleh Allah Ta'ala buang tu perasaan langsung tak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebegini keadaannya, maka senanglah baginda mengalami satu pertentangan dan kesusutan jiwa. Penyakit seumpama ini contohnya terdapat di setiap bangsa dan masa. Macam mana? Jadi Nabi ini orang Mesir, tak ada turunan dalam hati Nabi pada perkara yang tersebut. Tiba-tiba tengok kelilingnya halui. Maka berlaku pertembungan. Akhirnya ambil keputusan tinggalkan keluar masyarakat selama-lamanya, tak nak campur dengan orang. Sebab tak nampak jalan untuk menyelesaikan masalah. Tak ada pengalaman. Tapi Nabi SAW ni macam orang lain ada naluri, tapi Nabi dibimbing oleh Allah untuk menyingkat naluri tadi. Maka menyebabkan Nabi SAW tahu bagaimana untuk berdepan dengan manusia dan menyampaikan dakwah bagi dia. Jadi ada pun kalau keadaan Nabi SAW ni menjadikan begitu, maka sudah tentulah keadaannya jadi berbeza dan memberi kesan kepada dakwah itu. Kalau sedemikian ini, maka peristiwa ini tidak lain melainkan peliharaan ilahi yang memelihara dan membimbing kemudi kemahuan jiwanya. Hikmat ilahi mahukan supaya apa yang dikatakan bimbingan ilahi itu dapat ditunjukkan kepada manusia seluruhnya, agar dengannya mudah mereka beriman dan mengenepikan syahwat sangka yang melindungi kepada dan hati mereka. Jadi senang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tahu apa keadaan pun maknanya Tuhan ni dia maha berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Maknanya Tuhan dia berkuasa. Jadi manusia tidak ada rasa putus asa untuk beriman kepada Allah Taala. Sebab dia tahu Allah akan merupakan pembimbing dan penyelamat dia dan memberikan jalan keluar kepada semua masalah ini. Berpandukan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hidup di tengah masyarakat jahiliyah yang tebal, tapi Nabi SAW terpelihara sampai Nabi menyampaikan dakwah dan menyebarkan Islam dan membangunkan sebuah kerajaan di Madinah yang melaksanakan seluruh perintah Allah. Jadi dengan keyakinan ini menyebabkan siapa yang nak masuk dekat dengan Islam tidak disedar dengan rasa putus asa, rasa apa dia bahawa agama Islam ini adalah agama yang tak mungkin boleh membimbing dia keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi. Ini tidak berlaku kerana berdasarkan sirah Nabi SAW dan kemudian mereka yang mengikuti ajaran Islam, ternyata Allah itu sangat-sangat berkuasa untuk memimpin manusia keluar daripada segala penduduk hidup dia menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bahagia di dunia dan akhirat. Jadi saat sesuatu itu, insyaAllah kita sama lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.